Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pelajar pendidikan Islam tingkatan 3, harapnya semua sihat hari ini. Alhamdulillah. Kita dapat lagi bersama-sama dalam kelas pendidikan Islam. InsyaAllah Ustazah akan sama-sama dengan kamulah untuk kita sama-sama ulang kaji. Okey, tajuk bidang fiqh atau lebih dikenali sebagai bidang ibadat, iaitu tentang pengurusan jenazah. Okey. Baik, tolong kejut mana-mana rakan-rakan kamu yang masih lagi tidur atau yang belum lagi join dengan kelas saya, bolehlah join kelas saya insya-Allah, dan kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Khusus Kepimpinan Pengawas PRS. Okey, baik, alhamdulillah kita dah sama-sama membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Itu adalah merupakan salah satu daripada sunnah Nabi yang mana mengkehendaki supaya kita membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 yang merupakan juga ayat hafazan bagi kamu. Okey, baik. Pada pagi ini Ustazah nak share berkaitan tentang apa yang saya nak ajar pada hari ini, iaitu berkaitan tentang pengurusan jenazah. Okey, sila sediakan dengan buku catatan, buku teks kalau ada. Okey, kamu boleh rujuklah pada muka surat bidang PK. Hantar pada chatting web, tak dalam grup lah. Yang kedua, tajuk yang ke-16 iaitu konsep pengurusan jenazah. Unit 1 konsep pengurusan jenazah, dan yang kedua adalah berkaitan tentang kewajipan terhadap jenazah. Okey. Aida, okey Aida? Boleh Okey, nanti kalau boleh dapat hari ni lah. Nanti kalau insyaAllah kalau tak ada apa-apa ni, buka sekolah pada hari Selasa, saya boleh serahkan dah. Jadi untuk itu saya barakallahu terima kasihlah kepada semua peserta. Baguslah maksudnya awak bagi komitmen yang sepenuhnya. Okey. Baik, jadi selamat mengulangkan lagi pelajaran. Hari ini saya dah minta pengecualian PDPR. Jadi awak kena sambung pelajaran lah. Cuma ada satu hari kita sama-sama doa agar wabak COVID ni terhindar daripada kita semua lah. Okay, jadi dengan itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Waalaikumsalam. Okey. Sekian. Okey, baik. Sila lihat pada slide pengurusan jenazah, konsep pengurusan jenazah dan kewajipan terhadap jenazah. Okey. Baik, ni slide yang kedua adalah apa yang berlaku apabila berlakunya kematian di hospital. Maka kemungkinan adakah kita yang akan masuk ke dalam ruang ataupun bilik mayat dan kita akan dimasukkan ke dalam peti simpanan seperti itu, ya. Kita akan berseorangan di dalam tu bersama juga dengan mayat-mayat yang lain. Okey, keadaan ni terang benderang siang, ya. Tapi kalau waktu malam dia akan dalam keadaan yang sangat mengerikan, sangat menakutkan pada orang yang hidup lah. Okey. Okey, konsep pengurusan jenazah, okey. Maksudnya iaitu menguruskan jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Hukumnya adalah fardu. Yang mana hukum menguruskan jenazah dia jadi fardu kifayah, iaitu apabila salah seorang daripada orang Islam yang melaksanakannya, maka terlepaslah umat Islam yang lain daripada melaksanakannya, kerana hukumnya adalah fardu kifayah bukan fardu ain. Kalau fardu ain maka ia wajib atas setiap individu muslim itu sendiri. Okey. Okey, tindakan apabila kita lihat jenazah dalam keadaan nazak. Okey, kita sendiri faham apabila nazak ni maksudnya nafasnya telah tersekat-sekat. Okey. Yang pertama sekali mengajar kalimah Allah ataupun la ilaha illallah. Okey, baik. Kemudian ingatkan bersangka baik dengan Allah, sebab pada masa itulah akan datang dugaan dan cabaran daripada jin dan syaitan, yang mana dia datang, ada yang kata menyerupai ibu, ada yang kata menyerupai bapa. Okey, supaya kita ini bertukar akidah kita mengikut pada ajaran ataupun agama-agama yang salah ataupun agama-agama yang sesat. Okey, ingatkan supaya bersangka baik dengan Allah. Ingat setiap penyakit itu adalah ujian daripada Allah, dan kita membacakan surah Yasin.
Okey, baik, ini adalah tindakan ketika kita menghadap kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan nazak, yang mana hampir dia akan berjumpa dengan Allah. Okey, bukannya kita hidangkan dia dengan makanan sedap-sedap ataupun nyanyikan dia dengan lagu kesukaan dia ke dan sebagainya, bukan. Okey, dalam Islam inilah dia ada 3 perkara. Baik. Apabila seseorang itu telah meninggal dunia, okay, berada di hadapan kita, mungkinlah orang yang kita sayang ke, jiran ke, siapa-siapa sahaja, okay, kawan ke, apa ke. Baik, contohnya seperti lepas dia main bola, tiba-tiba dia rebah, dia dalam keadaan nazak dan kemudian dia telah meninggal dunia pada ketika itu. Apa kita nak buat? Kita biar je dia tergolek dekat padang ke apa ke? Okey, baik. Mula-mula sekali adalah seandainya mata dia terbuka, ya ada jenazah yang matanya tertutup rapat, ada juga jenazah yang matanya terbuka. Okey, mata terbuka mungkin sebab dia lihat rohnya keluar daripada badan. Okey ya. Tutup mata. Ikat dagu seandainya mulutnya itu ternganga, jadi kita ikat dagunya untuk menutup mulut. Okey, kemudian letak di atas tempat tinggi ataupun letak di atas katil, okey, supaya ia lebih tinggi daripada lantai. Kalau tak ada katil, mungkinlah kita ada tilam, tikar dan sebagainya. Okey, baik, menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Baik ya, menghadap jenazah ke arah kiblat, cari mana kiblat dan kita hadapkan dia ke arah kiblat, mula dengan kakinya dahulu. Okey. Meletakkan sesuatu di atas perut, apa-apa sahaja yang berat di atas perut seperti buku. Okey. Meletakkan tangan di dada, kita kiamkan dia, letakkan tangan di dada. Tapi kalau misalnya tangan tu dah keras, dah tak boleh nak diubah-ubah, tak apa, buat mana yang mampu saja. Okey, baik. Dan menggantikan pakaian, maksudnya kita menggantikan pakaian dekat sini iaitu kita bukakan pakaian dia yang dipakai dan kita tutup dia dengan kain yang menutupi seluruh tubuh badan. Okay. Adab menziarahi jenazah. Okay, semua orang pernah menziarahi jenazah mungkinlah. Okay, kalau tidak pun mungkin kamu pernah nampak jenazah di kaca televisyen ke dan sebagainya. Okay, baik. Pertama adalah mengucapkan takziah. Bukan tahniah, mengucapkan takziah. Okey, kemudian tidak meratapi. Tidak meratapi ni seperti tidak menangis meraung-raung. Sekadar kalau kita menangis kerana sedih atas kehilangan, itu tak apa. Okey, membantu keluarga si mati, kita akan membantu keluarga si mati seperti macam mana? Seperti kita sediakan bahan-bahan ataupun barangan untuk pengurusan jenazah, ataupun kita menyediakan makanan dan sebagainya. Okey? Baik. Mendoakan keampunan dan rahmat Allah. Kita doakan keampunan dan rahmat Allah ke atas jenazah. Janganlah kita kata pada jenazah tu padan muka dah mati dah pun. Okey? Baik. Jangan kita katakan macam tu. Kita akan mendoakan keampunan dan rahmat Allah. Tak kiralah sama ada jenazah itu adalah jenazah yang baik ke ataupun tidak ke dengan kita, tapi kita sentiasa kena mendoakan sebab satu hari nanti apabila kita mati, kita pun akan minta orang lain mendoakan kita. Okey? Baik. Okey, ada persoalan dekat sini saya ajukan, iaitu okey. Baik, sila baca pada skrin kamu. Okey. Meratapi pemergian si mati seperti meraung-raung dan menyalahkan takdir Allah adalah perbuatan yang diharamkan ketika menziarahi jenazah. Pada pendapat anda, mengapakah Islam melarang perbuatan tersebut? Kenapa Allah larang?
Okey, perbuatan macam meraung-raung, menangis-nangis di tepi kubur, okey. Dan ada juga yang menyalahkan takdir, okey. Dan ada juga yang menyalahkan kalaulah contohnya, kalaulah tak naik kereta mesti tak aksiden. Contoh macam itulah. Okey, sedangkan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Mengapakah Islam melarang perbuatan tersebut? Okey, ini adalah contoh jawapan. Ya. Kamu mungkin boleh screenshot pada kamu punya slide di situ. Okey, berkaitan tentang contoh jawapan dia yang ada dekat sini, iaitu pada pendapat saya orang yang melakukan perbuatan tersebut mudah berputus asa. Itu adalah isi, okey, seperti tidak menerima ketentuan qada dan qadar Allah. Qada dan qadar ni Ustazah ada ajar sebelum ni. Jadi saya harap kamu dah faham dan tahu berkaitan tentang qada dan qadar, segala ketentuan yang mana ada yang boleh diubah dengan doa dan ada yang tidak boleh diubah, contohnya kerana ia telah ditentukan oleh Allah seperti jantina, kematian dan sebagainya. Okey, baik. Kesannya maruah diri akan tercemar dan dimurkai Allah. Orang yang meraung-raung ataupun orang yang melakukan perbuatan yang di luar adab, okey, akan dimurkai Allah, maka dia kena segera bertaubat atas perbuatannya lah. Okey, sebab pada zaman jahiliah dulu, wanita-wanita Arab apabila berlaku kematian, dia menangis dan dia memukul-mukul diri. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Okey, baik. Oleh itu kita hendaklah redha dengan berita yang diterima kerana Allah Maha mengetahui tentang sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini contoh jawapan. Okey, baik, pada soalan yang saya tunjukkan tadi. Okey, cuba tengok ya. Ni, meratapi pemergian si mati seperti meraung-raung dan menyalahkan takdir Allah tu. Okey, boleh? Baik. Ada apa-apa nak tanya berkaitan tentang ni? Ini baru unit 1 yang berkaitan tentang apa yang berlaku pada orang yang nazak, tindakan awal terhadap jenazah dan adab menziarahi jenazah. Adab sebagai orang Islam apabila kita menziarahi jenazah. Sebab itulah kadang-kadang kita akan lihat, kadang-kadang orang tu dia tak menutup aurat, tapi tiba-tiba apabila dia pergi menziarahi jenazah, tiba-tiba dia insaf dan menutup aurat. Okey, dia pakai tudung elok dan sebagainya. Okey, kalau yang pakai seluar pendek tu dia akan pakai seluar panjang. Kalau yang lelaki tu siap akan pakai kopiah ataupun dengan berpakaian yang sopan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana apabila berlaku kematian itu, sebenarnya kematian itulah yang akan menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Okey, baik. Tengok soalan ni, saya minta kamu jawab. Sila jawab ya. Okey, baik. Pertama, meratapi pemergian jenazah. Sebelum tu soalan, pilih betul atau salah pada pernyataan di bawah. Okey. Salah. Meratapi pemergian jenazah. Betul tu salah? Salah. Okey, salah. Okey, membantu menguruskan jenazah. Betul. Betul. Okey, bantu yang macam mana? Kalau kamu nak bantu macam mana? Tolong angkatkan jenazah ke tempat yang betul. Okey, baik. Tolong mengangkat jenazah ataupun tolong bantu mana-mana kita sediakan ruang ya. Kadang-kadang rumah sempit ataupun jenazah nak dibawa ke surau. Mungkin ruang surau tu mungkin adalah kerusi ke dan sebagainya, kita alihkan ke tepi untuk jenazah itu diletakkan di ruangnya. Okey, baik. 3, mendoakan keampunan kepada jenazah.
Tahniahlah dah meninggal. Salah. Contohnya. Okey, salah ya. Baik. Yang itu tak betul lah. Takziah sepatutnya. Okey, sebab kadang-kadang ada orang dia berkaitan tentang sensitivity ni dia tak jaga. Okey, bila ada kematian dia cuma sedih sekejap aja. Lepas tu dia duduk di sudut tepi rumah dan dia berjumpa dengan kawan-kawan, dia ketawa, terbahak-bahak dan sebagainya, menceritakan tentang kisah-kisah yang seronok antara mereka, sampaikan tak menghormati kepada keluarga yang menghadapi kematian tersebut. Okey, baik. Ini adalah kewajipan terhadap jenazah. Okey, unit 2. Apa yang wajib dilakukan seandainya berlaku kematian? Okey. Bila dah berlaku kematian, contohnya kamu sendiri yang menghadapinya. Bila dalam berlaku kematian, nenek kamu meninggal, mati dah, biarlah letak je lah kat situ. Okay, nanti kita bungkus, buang dalam tong sampah. Boleh ke? Tak boleh. Okay. Baik, jadi pengurusan jenazah ini, dia ada 4 perkara yang sangat penting di dalam Islam. Okay. Kita tak boleh senang-wenang untuk buang aja jenazah tu kat dalam sungai ataupun sangkutkan dekat pokok dan sebagainya. Sebagai orang Islam, kita ada adabnya tersendiri dan apa yang Ustazah ajarkan ni adalah berkaitan tentang kewajipan terhadap jenazah normal. Okey, mungkin nanti akan ada persoalan pada jenazah-jenazah COVID-19 contohnya. Ataupun mungkin berlaku persoalan pada jenazah-jenazah yang terbakar, hancur dan sebagainya. Macam mana cara pengurusannya. Okey, baik. Kewajipan terhadap jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Okey. Semuanya ini kena dilakukan dengan segera. Kita tak boleh biarkan jenazah itu sampai menunggu lama untuk diuruskan. Okey, kita tak boleh simpan jenazah tu sebulan, 2 bulan dan sebagainya, tak boleh ya. Baik ya. Kita kena menguruskan jenazah tersebut dengan segera. Okey, kalau dah berlaku kematian, contohnya berlaku kematian pada awal pagi. Okey. Nak buat macam mana? Awal pagi tu. Terus saja panggil saudara mara, jiran, tetangga dan sebagainya, kita terus uruskan. Sebab jenazah ini seeloknya tidak disimpan lama. Okey, baik. Memandikan jenazah, mandi. Kedua, kafankan jenazah. Okey, sunat dengan kain warna putih. Okey, seandainya tak ada kain warna putih, maka ikutlah pada kain-kain apa yang ada. Baik. Mengebumikan jenazah. Okey, mengebumikan jenazah maksudnya kita kuburkan jenazah, tapi sebelum itu ada satu lagi, sembahyangkan jenazah ya, terbalik sikit kat situ. Patutnya solatkan jenazah, lepas tu barulah mengebumikan jenazah. Mestilah dikebumikan dalam keadaannya elok, menghadap, mengiring, dirusuk sebelah kanan menghadap ke arah kiblat. Okey, jangan terbalik pula. Kita nak kebumikan jenazah. Sebab tu kita kena ada ilmu terhadap pengurusan jenazah ni. Okey. Okey. Baik, memandikan jenazah. Okey, mandikan jenazah, kita tak boleh biarkan jenazah tu bangun mandi sendiri. Jadi kitalah yang kena memandikan jenazah. Siapa yang kena mandikan? Iaitu yang dibenarkan di dalam Islam mengikut kepada jantina yang meninggal lah. Kalau yang perempuan maka seeloknya perempuanlah yang mandikan, anak-anak perempuan yang mandikan. Kalau yang lelaki seeloknya anak-anak lelaki yang mandikan, ataupun suami ataupun isteri ataupun mana-mana mahramnya. Mana-mana mahram, contohnya seorang ibu boleh memandikan anak lelakinya. Okey, contoh seperti itu.
Dia bukan panggil muhrim ya, dia panggil mahram. Jadi kamu kena tahu beza. Baik. Jadi mahram ni dia akan memandikan kerana jenazah yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala mestilah dalam keadaan yang bersih. Okey, tujuannya untuk membersih dan memuliakan jenazah. Okey, memandikan jenazah tu maksudnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah, meratakan air ke seluruh tubuh. Yes, dan dan kita kena pastikanlah kalau misalnya jenazah tu ada benda-benda seperti gam ke dan sebagainya, kita buang dahulu. Okey, mungkin baik kemudian kalau seandainya tangannya bertampal, okey dan sebagainya, maka kita buang tampalan itu dahulu sebab kita nak ratakan air ke seluruh badan. Baik, ada timbul persoalan. Kalau jenazah tu pakai gigi palsu, perlu tak kita buka gigi palsunya? Perlu. Perlu atau tidak? Okey, kita tengok dulu. Kalau seandainya giginya itu sudah terlekat di rahangnya dan susah untuk dibuka, maka tak perlu dibuka. Okey. Tapi kalau dia pakai cincin, jam, gelang, apa lagi ya, yang lain-lain, maka kita kena buka. Okay, terutama kalau misalnya dia ada pakai rambut palsu, apa lagi ya, yang mudah untuk dibuka lah. Okay, rambut palsu, anting-anting ke dan sebagainya, yang itu kita kena buka. Okay, untuk memudahkan pengurusan memandikan jenazah. Ini contoh. Okey, contoh jenazah yang diuruskan oleh pengurus jenazah lelaki. Okey, mula-mula letakkan jenazah di tempat yang tinggi, auratnya sentiasa ditutup. Kita tak boleh buka aurat jenazah tu. Okey, sentiasa ditutup. Ketika dimandikan pun kita kena sentiasa tutup aurat jenazah. Okey, baik. Menekan perut supaya keluar najis yang ada dan sebagainya, kita kena tekan-tekan perlahan-lahan. Okey, bukan tekan sekuat hati. Okey, bersihkan seluruh tubuh, bersihkan seluruh tubuh. Mungkin jenazah ini dia sakit dekat hospital, dia dah lama dah tak mandi, maka kita kena bersihkan seluruh tubuh jenazah. Okey. Bersihkan gigi, lubang hidung, telinga dan celah kuku. Mana yang boleh sahajalah. Okey, baik. Yang boleh tu maksudnya menggunakan kain ataupun kapas yang lembut untuk kita bersihkan gigi, lubang hidung, telinga dan celah kuku. Okey, dan kita akan wudukkan. Okey, wudukkan jenazah. Okey, ambil air sembahyang. Okey. Okey, itu antaranya. Contohnya kan, letak jenazah tempat tinggi, bersih dulu seluruh tubuh dia, kita niatkan mandi, bilas dengan air, siram dengan daun bidara dan sabun, mandikan dengan air kapur barus. Itu yang terakhir ya, mandikan dengan siram dengan air kapur barus. Kenapa? Kerana kapur barus ini dia ada bau yang kuat, bau wangi yang kuat, yang mana dia dapat menghilangkan bau jenazah. Sebab kadang-kadang ada jenazah dia walaupun baru lepas meninggal dunia tetapi baunya sangat kuat ya. Kita kena sedar kadang-kadang kalau misalnya kita beli ikan pun, ikan yang tidak disejukkan dengan ais pun, ikan tu akan bau hanyir kan. Ini kan pula manusia. Okay, manusia ni kalau dah meninggal dunia maka seluruh tubuh badannya itu macam kita nanti satu hari nanti kalau kita meninggal dunia pun kita seolah-olah seperti telah menjadi bangkai. Okay, mayat lah, kita mayat dan mungkinlah kita seperti bangkai. Macam mana bangkai tu kalau misalnya tak diuruskan dengan baik dan dengan segera maka dia akan membusuk. Okay, baik. Mengafankan jenazah.
iaitu menutup seluruh tubuh jenazah dengan sekurang-kurangnya sehelai kain. Iaitu tujuannya nak menutup aurat jenazah. Kita tak boleh biarkan jenazah tu macam tu saja, kecuali jenazah yang mati syahid, orang yang mati syahid, maka dia tak perlu dimandikan. Dia hanya dikafankan, ditutup tubuh jenazahnya tu, okey, dikafankan, dan dia dikafankan dengan pakaian perang yang berdarah, okey, dengan pakaiannya yang berdarah dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Itu jenazah yang mati syahid. Mati syahid macam mana? Mati syahid yang Berjihad. dalam peperangan, berjihad dalam peperangan menegakkan agama Islam. Okey, baik. Contohlah peralatan yang digunakan mesti kain kafan. Okey, kena ada tali yang pengikat. Tali pengikat tu mesti daripada kain kafan tu sendiri. Ada kapur barus dan ada wangian. Okey. Kalau jenazah lelaki, ya, afdalnya 3 lapis kain putih. Ya, 3 lapis kain putih, setiap lapisan menutupi seluruh badan. Okey. Okey, contohlah. Okey, baik. Seperti yang ini, macam mana kita nak tutup jenazah tu mesti daripada kiri ke kanan. Ketatkan bahagian kain kafan tu daripada kiri ke kanan, kemudian tutup daripada kanan ke kiri. Okey, kedudukan kain sarung. Kain sarung tu juga disediakan, iaitu yang telah dipotong siap untuk dilipat dari kiri ke kanan pada bahagian kaki, pinggang ke kaki jenazah. Okey. Baik, yang ini adalah cara menguruskan jenazah perempuan. Okey, seeloknya 5 lapis kain putih, 2 lapis untuk tubuh, 2 lapis, 1 lapisan untuk menutup bahagian antara pusat hingga lutut, 2 lapisan kain untuk menutup seluruh tubuh jenazah. Okey, 1 lapis baju, 1 lapis tudung. Baik. Okey. Untuk jenazah wanita, dia ada tudung dia. Okey, dia ada tudung, dia ada baju, dia ada kain. Kemudian dah ditutup semuanya itu, maka dilipat kain yang luar itu menutupi seluruh tubuh jenazah. Okey, siapa yang menguruskan ni? Kalau jenazah wanita, mestilah yang menguruskannya adalah orang perempuan. Kalau yang lelaki, mestilah orang lelaki. Tetapi boleh mahram seperti anak, suami ataupun isteri. Okey, ini yang menjadi persoalan apabila nak menguruskan pada jenazah-jenazah yang pondan, ya, ataupun yang golongan-golongan maknyah ni. Okey, macam mana nak diuruskan? Maka dia kena ikut kepada fitrah asal. Kalau dia lelaki, maka yang uruskan tu adalah lelaki lah. Tapi kalau misalnya oleh kerana dia ni dah berubah tubuh badannya kepada perempuan, ya, dalam 70% dia jadi macam perempuan dan sebagainya, maka yang lelaki itu seeloknya daripada warisnya ataupun daripada mahramnya. Kalau dah tak ada langsung, maka biarlah pihak pengurusan jenazah yang telah dilantik, maka dialah yang akan memandikan. Tapi dengan syarat, ya, setiap orang yang menguruskan jenazah ini tak boleh menceritakan nama, tempat dan sebagainya untuk mengaibkan jenazah. Tapi kalau sekadar dia memberi nasihat pada pengalaman dia menguruskan jenazah-jenazah ni, dibolehkan. Okey, untuk menjadi pengajaran kepada kita. Okey, ini jenazah wanita. Okay, satu hari nanti kita akan dipakaikan dengan pakaian ini, ya, pakaian putih seperti ini. Okey, baik. Kemudian sesudah
kafan. Okey, kita bukan biarkan saja jenazah tu. Sesudah kafan, maka kita akan solatkan jenazah, solat ke atas jenazah dengan kaifiat tertentu, tujuannya untuk mendoakan jenazah. Jadi inilah yang berlaku. Okey, itulah kadang-kadang ada orang mengatakan satu hari nanti kita di belakang imam sebab kita makmum. Okey, tapi bila kita mati, kita di hadapan imam. Okey, jenazah tak boleh diletak belakang imam, imam solat tak boleh. Imam kena belakang jenazah. Okey, dan kedudukannya adalah seperti ini, jenazahnya diletak di hadapan. Seelok-eloknya pada menyembahyangkan jenazah ini mestilah dalam 3 saf. Itu sunnahnya lah 3 saf. Tapi kalau misalnya tak dapat 3 saf tak apa. Okey. Dan kita pula jangan berkira-kira, oh orang ni ramai yang solatkan jenazah, ni mesti orang alim ni. Oh orang ni tak ramai yang tak solat jenazah dia, mesti orang ni orang berdosa besar ni. Tidak. Okey, yang kita berkira-kira seperti itu mungkin pada keadaan dan situasi. Kadang-kadang ada orang yang ramai solatkan jenazah, kadang-kadang tak ramai orang yang solatkan jenazah, tapi bila dah disolatkan jenazah tu dah terlepas fardu kifayah. Okey, baik. Ini keadaan, kedudukan imam ketika solat jenazah. Tengok imam. Okey, imam yang ada, kalau kamu tengok pada handphone kamu tu yang dekat sebelah kiri tu, itu yang imam tu. Okey, imam. Kemudian keadaan jenazah lelaki. Jenazah lelaki mestilah berada di kedudukan imam, imam berdiri tu, kepala jenazah tu mestilah di hadapan imam. Okey, kepala jenazah mestilah di hadapan imam. Okey, imam tu jenazah tu tak payah diiringkan ya, dia hanya ditelentangkan seperti itu saja. Okey. Baik. Kemudian kalau jenazah perempuan, pinggang, pada bahagian pinggang, tetapi kedudukan kepala jenazah perempuan itu mestilah berada di kanan imam. Okey, kanan imam. Ini kedudukan daripada belah atas, pandangan daripada sudut atas. Okey, jenazah lelaki rusuk kiri ke kiblat, imam berdiri bertentang dengan kepala jenazah. Jenazah perempuan rusuk kanan ke kiblat, imam berdiri bertentang pinggang jenazah. Itu kedudukannya seperti itu. Okey, baik. Ada apa nak tanya? Saya nak tanya. Ya. Okey. Saya nak tanya, contoh kalau para jihad pada zaman dulu. Okey, contoh kalau diorang telah dikorbankan dalam medan perang. Mungkin ada banyak cara diorang telah korban. Kan? Salah satu mesti kepala diorang macam mungkin dipenggal ke kan. So maksudnya macam mana kita nak uruskan? Okey, baik. Kalau seandainya okey, baik. Kalau seandainya jenazah itu ramai, dia ada masalah kat sini lah. Atau jenazah itu hancur, terbakar, ataupun yang jumpa hanya kakinya saja. Okey, ataupun yang jumpa hanya sikit dia serpihan anggota badan, ataupun dia mungkin dia hancur lah, na'udzubillah lah, mungkin dilanggar lori, kemudian dia ambil daging-dagingnya dekat jalan. Okey, dan sesudah dibersihkan daging-daging tersebut, kemudian dibalut, okey, letakkan sahaja di hadapan imam. Okey, tak kira lah sebab mungkin dia dah bercampur-campur dah mana dia punya tulang kepala, tulang kaki dan sebagainya ya. Okey, baik, yang ni hanyalah untuk jenazah yang sempurna. Okey, baik, yang itu letakkan saja di hadapan imam. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Dan kalau ramai, kalau jenazah itu ramai maka diletaklah ramai. Okey, disusunlah ramai. Okey, di hadapan imam. Di hadapan imam ataupun mana ruangan yang ada, sebab kadang-kadang ada jenazah yang meninggal dunia itu dalam keadaan yang ramai. Okey, mungkin berlaku yang bencana alam ke dan sebagainya, maka dia ramai, maka diletakkanlah saja di hadapan jenazah. Okey, baik.
Tapi pernah juga berlaku dulu, satu ketika dulu apabila berlakunya tsunami yang mana mangsa kematian tu lebih daripada 100 orang dan mereka nak dikebumikan semua sekali. Jadi pengurus jenazah tak dapat nak uruskan setiap seorang dan kita tak tahu yang mana satu jenazah Islam ataupun tidak. Maka yang itu mayat-mayatnya hanya dimasukkan ke dalam beg plastik ataupun beg yang disediakan untuk jenazah lah, untuk mayat lah. Okey, dimasukkan dalam beg plastik. Okey, dimasukkan dalam satu liang kubur yang sangat besar. Okey, kemudian dah dikebumikan dan sebagainya. Maka untuk yang Islam, maka disolatkan dengan solat ghaib, dipanggil sebagai solat jenazah ghaib. Okey. Ini contoh ya. Okay, tadi kedudukan dia macam mana imam dan juga makmum. Okey, orang perempuan boleh solat jenazah tak? Orang perempuan boleh solat jenazah tidak? Boleh. Boleh. Okey ya. Okey, orang perempuan pun boleh solat jenazah. Jangan hanya ingat yang ini hanya untuk lelaki sahaja. Jadi macam mana yang perempuan ikutlah di belakang, tapi janganlah rapat sangat dengan yang lelaki tu. Okey, ikutlah di belakang. Okey, buatlah saf dekat belakang. Jadi solat jenazah hanya 4 kali takbir je . Okey, ni je. Kaifiat solat jenazah, lafaz niat, bertakbir kali pertama dengan surah Al-Fatihah, takbir kali kedua takbir kedua dengan selawat, takbir ketiga dengan berdoa dan takbir keempat dengan memberi salam. Okey. Baik. Yang ini kita akan lihat juga macam mana caranya untuk mengebumikan jenazah. Okey, bila dikebumikan jenazah, pastinya kita kebumikan, kita masukkan jenazah itu ke dalam tanah. Okey. Kalau jenazah itu meninggal di tengah-tengah laut dan memang akan memakan masa berbulan-bulan untuk sampai ke darat. Bila sampai ke darat dia rasanya jenazah tu dah membusuk dan sebagainya, maka jenazah itu diikat dengan batu, kakinya diikat dengan batu, batu yang besar dan sebagainya, dan dia akan dihanyutkan ke dalam laut. Okey, baik. Tapi kalau jenazah seperti biasa yang normal seperti ini, maka dia akan dikebumikan seperti inilah. Okey. Okey, mengebumikan jenazah di dalam tanah dengan kaifiat tertentu, dengan cara tertentu. Sebab apa? Tujuannya untuk menghalang bau dan tidak digali oleh binatang. Yang pertama, sunat mendahulukan kepala dan membaca bismillah. Kita dahulukan kepala. Tapi kalau misalnya tak tahu mana satu kepala, mana satu kaki, sebab dia dah dia dalam keadaan yang jenazah tu memang fizikalnya dah hancur lah contohnya, maka kita masukkanlah saja. Okey, baik. 2, wajib diletakkan di rusuk kanan dan juga menghadap ke arah kiblat, rusuk kanan. Okey, 3, wajib diletak di rusuk bersama wajib diletakkan di rusuk kanan dan menghadap kiblat. Okey, kubur yang wajib dihalang keluar bau dan juga dikuburkan itu atas sebab supaya tidak dimakan oleh binatang buas. Okey, sunat kubur itu luas, panjang dan dalam. Okey, cara untuk mengebumikan jenazah dia ada 2 cara, iaitu yang pertama dengan keadaan lubang tu dipanggil lubang lahat. Okey, yang kedua lubang syak. Okey, lahat adalah liang yang dibuat pada dinding kubur jika tanah itu keras. Syak ni lubang yang di tengah-tengah bahagian kubur sekiranya tanah lembut dan berpasir. Okey, contohnya seperti ini ya. Okey, lahat dimasukkan jenazah tu dan dimasukkan ke sudut tepi. Okey.
syak dia seperti tengah-tengah, dia di tengah-tengah. Okey, dia dibuat secara syak jika tanah itu lembut, diletak di tengah-tengah dan dia akan ditutup dengan papan. Okey, ini contoh jenis kubur. Okey, macam mana jenazah kalau dikebumikan dengan keranda? Okey, kalau dikebumikan dengan keranda maka dia akan buat lubang dan jenazah tu dah siap mengiring. Okey, mengiring, dirusuk sebelah kanan, jenazah tu dah dimasukkan dalam keranda, maka kerandanya tu akan diturunkan dan dikuburkan. Okey, dan ditimbus keranda tersebut. Okey, kalau sebab mungkinlah liang lahat tak dapat dibuat sebab tanahnya itu tanah lembut ataupun tanahnya itu tanah yang becak dan berair contohnya. Okey, baik. Tapi kalau tanah keras maka mungkin boleh buat lubang bentuk lahat. Okey, baik. Ini berkaitan tentang mengebumikan jenazah. Cuba baca betul-betul soalan. Baik, yang pertama, mendahulukan kepala jenazah ketika dihulurkan ke dalam kubur. Kita masukkan jenazah tu, kepala dia dulu. Okey. Sunat. Baik. Sunat dia. Ada yang jawab dekat sini. Betul, okey. Sunat. Betul. Kita tengok jawapan itu. Letakkan jenazah di atas rusuk kanan. Wajib. Okey. Ada yang nak kata wajib. Jenazah dihadapkan membelakangi kiblat. Ini haram. Haram. Okey. Tak boleh membelakangi kiblat. Sebab tu kalau kita lihat kedudukan kawasan perkuburan umat Islam semua sama. Okey, kedudukannya sama, lurus saja. Okey, sama aja. Okey, semuanya menghadap ke arah kiblat. Kalau ada tiba-tiba ada kubur yang lain bentuknya, maka mungkin boleh dibetulkanlah. Tapi mungkin sebab pada ketika itu kedudukan kiblatnya masalah lah. Tapi kalau misalnya dia ni tiba-tiba ada satu kubur baru yang kubur itu bentuknya yang lain, maka kena diselidik dululah apa yang ada dalam kubur baru itu. Okey, baik. Sebab kita kena siasat perkara-perkara seperti ini, kedudukannya mestilah sama antara kubur tu dengan kubur sebelah tu mesti sama. Okey, baik. Muka jenazah ditutup semasa air memandikan jenazah. Harus. Okey, kena ditutup. Baik. Menutup aurat jenazah ketika memandikannya adalah perkara yang dituntut di dalam Islam. Huraikan pendapat anda. Jadi sebab itulah apabila jenazah, tak kiralah jenazah ni lelaki ke, perempuan ke, pondan ke, okey, kena ditutup auratnya ketika memandikannya. Jadi orang yang memandikannya dia hanya dah tutup aurat jenazah tu, ditutup auratnya, kemudian dia hanya gosok badan jenazah tu tanpa melihat pada aurat aurat tubuh badan jenazah. Walaupun sama jantina ya, terutama sekali pada bahagian-bahagian sulit. Okey. Huraikan pendapat anda. Kenapa ini berlaku? Apakah pendapat anda? Kenapa dalam Islam kita kena menutup aurat jenazah seperti ini? Okey. Baik. Baik. Ini adalah contoh jawapan. Okey. Pada pendapat saya, aurat jenazah perlulah dijaga supaya dapat memelihara aib jenazah daripada diketahui umum. Kesannya tidak akan timbul fitnah kepada si mati dan keluarganya. Okey. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita hendaklah bertanggungjawab menjaga nama baik sesama Islam, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Sebab itulah apabila kita hidup, kita kena jaga aurat. Samalah juga apabila kita meninggal dunia, kita mengharapkan orang akan jaga aurat kita. Okey.
Baik. Baik, sebelum tu ada apa-apa nak tanya? Okey. Kalau ada jenazah yang meninggal sebab COVID, okey, yang ni Ustazah akan bincangkan sekejap lagi ya. Okey, baik. Kalau yang COVID tu dia hanya ditayamumkan sahaja. Nanti Ustazah akan sharekan. Okey, baik. Yang ni ada berkaitan tentang latihan word wall. Apa yang Ustazah dah sharekan tadi, ada dalam ni ada soalan-soalan. Okey, kamu boleh kamu boleh masukkan dalam ni ya. Okey, berkaitan tentang word wall ni. Okey, kamu boleh buat latihan dalam tu. Okey, boleh masuk tak? Terus respon sikit. Boleh, saya tengah buat. Tengah buat, okey.
Okey, ini adalah berkaitan tentang pengurusan jenazah bagi COVID-19 ya. Akan kain kafan bersemati lah. Berapa lapis kafan tu Ustaz? 3 lapis. Sekarang tu proses pengkafanan. Kategori saya menjadi yang bisa melihat. Okey ya. Kalau kamu lihat dekat dalam ni, prosesnya jenazah tu dikeluarkan daripada peti sejuk ataupun daripada freezer, kemudian dibalut dengan plastik ataupun kain linen khas, okey, untuk jenazah-jenazah COVID. Lepas tu dia akan ditayamumkan ya, sesudah siap dikafankan maka dia akan ditayamumkan. Dan seperti dalam seterusnya proses pemasangan silikon. Jadi sekarang proses tempat jenazah. Di luar kerajaan. Di luar kerajaan.
Okey, itulah dia antara contoh pada jenazah COVID-19 yang mana dia disanitasi sebelum dikafankan pun dia disanitasi kemudian dikafankan, kemudian sesudah itu ditayamumkan, tayamum sahaja, tidak dimandikan kerana khawatir apabila dimandikan dia akan menjangkiti kepada pengurus jenazah. Baik. Jadi sesudah itu dimasukkan ke dalam keranda. Ada juga jenazah yang tidak dimasukkan ke dalam keranda, tapi yang pentingnya dia telah dimasukkan ke dalam plastik khas, seperti itu, kemudian dikebumikan. Dan pengurusan jenazah ini juga tidak boleh dihadiri oleh ahli keluarga. Kalau ada ahli keluarganya hanya berada jauh, jauh, sebab kita pun tak tahu apa yang sebenarnya dalam COVID-19 tu, iaitu satu virus yang mana boleh menjangkiti sesiapa saja. Jadi kita kena berhati-hati. Jadi sebenarnya apa yang Ustazah nak cakap kat sini memang memang akhir zaman. Dan kita ni memang dah dalam akhir zaman sangat dah. Sebab itulah kita kena sentiasa mendekatkan diri kepada Allah dan kita bergantung harap kepada Allah. Okey, baik. Ada apa-apa nak tanya berkaitan tentang pengurusan jenazah? Itu pengurusan jenazah COVID-19 ya. Kalau misalnya AIDS ke dan sebagainya, benda tu sama. Okey, apa yang saya sharekan juga dalam grup Telegram kamu tu juga yang berkaitan tentang pengurusan jenazah pondan ni. Okey, baik, yang itu pun dia tak habis. Okey, dia ceritakan sedikit saja sebab itu pun mengaibkan juga ya, yang mana seorang lelaki yang tukar tubuh badannya menjadi seorang perempuan. Okey, apa yang berlaku? Tempat yang dia tukar anggota badannya tu, alat sulitnya itu membusuk dan berulat. Na'udzubillah lah. Macam mana boleh berulat macam itu, okey. Dan perkara-perkara ini sangat mengaibkan dan memberi pengajaran kepada kita sebenarnya. Sebab itulah kadang-kadang kita jangan bercakap sewenang-wenangnya, satu hari nanti mulut kita ni juga akan dihuni dengan ulat-ulat. Ulat-ulat apa? Ulat-ulat di dalam alam barzah. Okey, kita ni janganlah kita sewenang-wenangnya makan benda-benda haram, sebab satu hari nanti usus-usus kita ni juga akan dihuni oleh ulat-ulat juga, iaitu ulat-ulat apabila kita telah mati nanti jadi bangkai, jadi mayat, maka kita tak dapatlah tepis pun ulat-ulat tu daripada memakan anggota badan kita ini sampai habis. Okey, baik. Word 1 tu dah buat. Okey, kalau dah buat saya nak tengok keputusannya. Okey, cuba buat, tak apa. Ustazah tunggu. Dan Ustazah akan sharekan sebenarnya dalam kamu punya grup Telegram tu. Nanti Ustazah akan sharekan word wall berkaitan tentang pengurusan jenazah ni. Siapa yang okey, baik. Nurish Farisa, 3C, Adriana, Anissa Balkis. Okey, makan banyak ni. Siapa lagi? Nadia Putri, Nurin, Adib Iman, Hafiz. Okey, ada 37 setakat ini. Okey, baik, sebelum tu Ustazah nak sharekan. Sekejap ya. Okey, daripada Ustaz Ahmad Dusuki untuk sebagai salah satu daripada halwa telinga sebenarnya yang memberi kesedaran kepada kita berkaitan apa yang diceritakan berkaitan ni. Sorry.
Dalam bab ini, ulama sebut ulama-ulama bicarakan dalam bab ini, ulama sebut bila kematian kita datang, kita akan tanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu keadaan demikian? Ulama kata di antara tanda besar kematian kita bila hijab mata kita mula dibuka. Hijab mata kita nampak dah malaikat-malaikat mula turun. Ni masa yang paling nampak yang kita ni akan mati. Yang kita semakin jelas kita tengok malaikat-malaikat mula turun. Hijab mata sekarang ni kita nampak sekitar kita sekarang saja. Tapi bila hijab mata kita ni mula dibuka. Dia ada 2-3 orang yang hijab mata dibuka. Allah bukakan. Bila? Yang pertama, bila menjadi bayi. Bayi, Allah buka hijab mata. Sampai dia akil balik, Allah mula tutup hijab mata. Siapa lagi? Orang yang dia dalam keadaan sakit sangat. Bila kita ni lampau sakit, hijab mata kita ni nampak. Kalau ada orang dakwa, dia nampak jin 2 ekor, 3 ekor kat belakang orang. Misal contoh. Dia kata, saya nampak belakang kamu ada 27 ekor jin, disebut demikian. Dia salah seekor daripada 27 tersebut. Kerana tak ada orang boleh nampak jin. Kalau ada dia dakwa dia nampak, tanda dia sedang sakit. Tanda dia sakit. Innahu yarakum huwa wa qabilahu min haitsu la tarawnahum. Allah sebut dalam Quran. Jin ni dia nampak kamu, kamu tak nampak mereka. Allah sebut dalam Quran. Kalau ada orang kata, saya nampak Ustaz, saya nampak. Maknanya, dia ni dalam keadaan yang dia sakit, ataupun diberi anugerah khusus, mesti orang yang soleh betul pada diri dia. Orang yang alim sungguh dalam hidup. Kalau dia tak alim, jangan percaya. Kalau dia tak soleh, jangan percaya. Kerana dia sedang diseliputi dengan kesakitan dalam diri dia. Yang ketiga siapa? Yang Allah buka hijab mata, orang yang dekat nak mati. Orang yang dekat nak mati ni, bila kita nak meninggal dunia, hijab mata mula dibuka. Satu kadang-kadang kan, kita jumpa dengan ayah kita, mak kita yang uzur dah tua-tua. Dia sebut, kenapa dalam rumah kamu ni ada kelibat-kelibat putih-putih disebut. Kadang-kadang dia jawab salam, Waalaikumsalam dia jawab. Dia jawab, Waalaikumsalam. Kita kata, jawab, siapa yang bagi salam? Tu ada budak-budak yang bagi salam kat luar disebut. Budak-budak yang bagi salam kat luar tersebut, dia kata. Pergi buka pintu, pergi, dia sebut. Tak. Dia bukan dalam keadaan budak-budak tu. Dia nampak malaikat-malaikat mula turun. Masa dia semakin hampir untuk menghadap di hadapan Allah. Kita pula jangan salah anggap pula. Bila mak kita, ayah kita sebut, nampak kelibat-kelibat putih-putih dalam rumah. Kita kata, mak saya ni membela ke disebut? Ada hantu raya ke yang dia jaga? Tak, bukan. Jangan salah anggap. Ni saat nak dibuka hijab mata. Hijab mata kita pun sama. Bila kita dekat nak meninggal dunia, di antara benda yang paling utama yang kita nampak, hijab mata kita mula dibuka. Bila hijab mata mula dibuka, mereka mula datang. Mereka mula datang dekat dengan diri kita. Mereka mula bagi salam. Assalamualaikum, wahai anak Adam. Kalau bagi salam tu, tanda kita ni orang betul-betul mukmin. Kalau ada mereka bagi salam, Assalamualaikum, tanda kita ni ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada salam bagi orang yang munafik dan orang buat maksiat pada Allah. Kalau mereka bagi salam, Assalamualaikum wahai anak Adam. Aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebab keluar saja, mula masuk malaikat. Malaikat mula masuk. Masuk dalam tubuh badan kita. Bila masuk ni, kita mula tak bergerak terus. Tak ada dah. Saat tersebut, saat yang disebut dengan alam itu, mula berubah di antara alam dunia sampai kepada alam yang disebut dengan alam akhirat. Masa itulah yang dinamakan dengan sakarat. Yang disebut dalam Al-Quran Karim. Waja'at sakratul mauti bilhaq. Zalika ma kunta minhu tahid. Allah Subhanahu Wa Taala sebut,
Datangnya saat sakaratul maut dengan penuh kebenaran pada kamu. Waja'at sakratul mauti bil haq. Datanglah kematian pada kamu dengan penuh kebenaran. Zalika ma kunta minhu tahid. Inilah yang kamu sering kali kamu larikan dan kamu larikan di saat demikian. Hari ini kamu mula rasa. Bila mula masuk saja, Rasulullah kata, terus di hujung kaki. Menuju ke hujung kaki terlebih dahulu. Bila sampai di hujung kaki, mula ditarik daripada hujung kaki kita. Ruh kita mula ditarik. Tarik saat ini, ulama-ulama sebut, syaitan mula datang terus. Syaitan bagi tahu terus, jangan takut, jangan takut. Syaitan kata tak mati, jangan bimbang. Syaitan mula pujuk, kamu jangan taubat, jangan taubat. Kamu jangan taubat lagi, kamu tak mati. Ruh kamu selamat, ruh kamu selamat. Syaitan ni pujuk ni. Dalam keadaan kita mula rasa sakit. Imam Ghazali kata sakit sehingga mengisut lidah masuk ke dalam. Mata ni jadi bela, jadi kosong. Sakit tak boleh nak sebut sakit. Dalam kitab di sebalik tabir kematian, sakitnya kematian saat ini, kita tak boleh nak sebut. Macam mana sakit? Sakit ni, pegang kat sini sakit. Di mana tempat yang kita sentuh terasa, kita rasa sakit. Sakit di saat ini. Ni dipanggil saat sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan pada kamu. Dalam satu riwayat yang menceritakan bagaimana saat Rasulullah mula sakarat pada Rasulullah, tergerak tangan Rasulullah. Tangan Rasulullah ni tergerak. Rasulullah gerak tangan Rasulullah masuk dalam bekas air. Bila masuk saja dalam bekas air, Rasulullah ambil saja tangan Rasulullah. Sakit ni, sakarat yang berlaku pada Rasulullah. Rasulullah sapu muka Rasulullah. Sapu muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Sapu. Hai semua. Hari ini saya nak share tentang punca sebenar sakit lutut dan apa cara yang terbaik untuk Ni Rasulullah sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah di saat mana saya berhadapan dengan kematian ini ya Allah. Rasulullah baca doa. Aisyah radhiyallahu anha dengar bacaan yang baca oleh Rasulullah. Fatimah Zahra sebelah Rasulullah ni menangis esa-esa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang Fatimah. Tarik Fatimah. Bisik ke telinga Fatimah. Kenapa wahai anak perempuan aku? Katanya Fatimah, saya tak sanggup tengok keadaan ayah yang sedang berhadapan di saat sebegini ayah. Ya Rasulullah, saya tak sampai hati ya Rasulullah. Tengok keadaan kamu ni, saya tak sampai hati. Rasulullah bisik. Bisik tinggal Fatimah. Fatimah Zahra senyum. Senyum saja dia mengundur. Aisyah tanya, benda apa? Benda apa? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la. Sampailah Rasulullah jatuh tangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mula menghadap di hadapan Allah. Aisyah radhiyallahu anha tanya Fatimah, apa yang Rasulullah sebut tadi? Rasulullah sebut apa tadi? Rasulullah bisik tadi. Fatimah kata, selang tak lama lepas pada Rasulullah wafat, saya akan mendekati Rasulullah lepas pada itu. Maknanya, saya akan menyusul kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Rasulullah akan disusuli oleh saya pun. Maknanya saya tak akan jauh daripada Rasulullah. Rasulullah sebut demikian, selang 6 bulan lepas pada itu, wafatlah Fatimah Zahra pun. Tapi saat ini sakit. Tak boleh nak dibayang. Bila ditanya pada Rasulullah, macam mana sakitnya sakarat ini ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah sebut dalam satu riwayat, bagaikan kamu dicampak ke pohon yang penuh dengan duri-duri. Pohon yang tajam yang penuh dengan duri-duri, dicampak, melekat, digentak turun ke bawah. Sakit, tak boleh nak dibayang, sakit. Bila tanya lagi, ya Rasulullah, macam mana sakitnya sakarat ini ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagaikan kulit kamu disiat, kata Rasulullah. Kulit ini disiat, diheret di atas bara api yang panas, diheret di atas kapas-kapas yang basah, kata Rasulullah. Bunyi sah, bunyi. Sakit Allah sajalah yang tahu. Bila ditanya, Imam Ghazali kata sakit dalam kitab tu, sampai tak ada suara boleh keluar. Nak bagi tahu sakit ni tak ada suara boleh keluar. Bila sampai tak ada suara boleh keluar, Imam
kata apa dia? Yang hanya keluar saja. Sakit ni, terlampau sakit. Baru di hujung kaki baru. Hujung kaki baru tarik. Tarik, syaitan pujuk. Jangan mengucap, jangan mengucap. Syaitan pujuk. Di saat mana syaitan pujuk ni, tarik lagi sampai di lutut. Tarik lagi. Syaitan menyamar menjadi arwah bapa dahulu. Matilah wahai anakku. Kamu nak mati, jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Yahudi. Bapa ayah meninggal dunia dalam Yahudi. Ayah meninggal dunia dalam Yahudi. Mari kita bertahan saat ini. Kemudian syaitan datang sebelah kiri pula. Datang sebelah kiri. Menyamar menjadi arwah ibu. Tunjuk buah dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tunjuk buah dada ni. Wahai anakku, susu inilah yang pernah menyusukan kamu. Waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Kristian. Ibu mati dalam Kristian. Kalau kamu ingin bersama dengan ibu, matilah dalam Kristian. Okey, baik, itu sedikit yang Ustazah kongsikan. Okey, berkaitan tentang sakitnya sakaratul maut. Benarnya sakaratul maut pada setiap orang tu berbeza ya. Jadi kita pun mengharapkan bahawa apabila kita berhadapan dengan sakaratul maut, diharapkan dapat diringankanlah segala beban kesakitan tersebut. Okey, baik. Apabila kita berjumpa dengan orang yang berhadapan dengan sakaratul maut ataupun orang yang nazak seperti yang awal tadi Ustazah ajar, maka kita hendaklah mengajarnya dengan kalimah la ilaha illallah. Okey, atau jangan kita paksa dia mengucap mak. Jadi kita ajar dia Allah, paling pun Allah itu caranya. Kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun bacakan surah Yasin apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang nazak, ya, mereka ni dalam keadaan sakaratul maut. Dan apabila satu lagi adabnya, apabila kita mendengar berita kematian, maka kita kena sebutlah dengan satu perkataan ni, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kata-kata itu bukan hanya untuk kematian saja. Apabila kita ditimpa musibah, contohnya apa dia? Contohnya semalam kawan kamu si Ahmad tu patah tangan. Contohnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata-katanya di dalam Islam. Kepadanya lah kita akan kerana Allah lah kita datang dan kepada Allah jugalah kita akan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seeloknya kita baca doa untuk jenazah, sama ada jenazah itu lelaki ataupun perempuan. Okey, yang meninggal tu lelaki ataupun perempuan. Kalau yang lelaki, kita bacakanlah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Okey, baik. Nanti berkaitan tentang apa yang Ustaz Dusuki itu sebenarnya dia tak habis ya. Nanti Ustaz akan sharekan dalam grup Telegram kamu dan kamu boleh lihat sendiri. Okey, baik. Dan ada juga daripada Ustaz Wadi Anwar. Kalau tak silap saya dah sediakan kat sini tapi masa amat mencemburui kita. Okey, yang itu adalah keadaan macam mana kematian yang dikatakan sebagai husnul khatimah, mati dalam keadaan jalan yang baik, ataupun su'ul khatimah, dalam keadaan yang tidak baiklah. Okey, baik. Ustazah akhiri kelas kita pada hari ini dengan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Tolong lengkapkan ya latihan word wall yang Ustazah sediakan tu. Okey. Baik, terima kasih kepada semua dan harapnya siapa-siapa yang pelajar lelaki bolehlah solat Jumaat sebab rasanya dah boleh 1/3 daripada 1/3 daripada keluasan masjid ya untuk menukai solat Jumaat. Okey. Ustazah, lagi satu soalan. Terima kasih Ustazah. Okey, ya. Okey, apa dia soalan dia? Apa beza
Antara Sakaratul Maut dengan yang lagi satu tu, yang Ustaz cakap tadi. Dah lupa lah. Nazak. Tak, yang Nazak yang ke? mati dalam keadaan baik. Oh, su'ul khatimah. Husnul Okey. Khatimah. Apa beza? Husnul khatimah. Okey, beza dia sakaratul maut tu semua orang akan menghadapi sakaratul maut yang mana malaikat Israel akan datang untuk mencabut nyawa kita. Okey, yang su'ul khatimah maksudnya mati dalam keadaan dia baik. Macam mana? Seperti mana yang Ustaz Dusuki tu bagi tahu, dia akan datang malaikat yang mencabut nyawa tu akan datang dalam keadaan dia memberi salam. Okey, dalam keadaan husnul khatimah ni meninggal, contohnya dia meninggal dalam keadaan dia tengah solat, okey, meninggal dalam keadaan dia sedang menuntut ilmu, okey, itu contohnya. Seperti itulah, itu yang dipanggil husnul khatimah. Dan juga pengurusan jenazahnya mudah dan sebagainya lah. Dan kadang-kadang kalau kita nampak, kalau ulama-ulama yang meninggal dunia, bila masa diuruskan jenazahnya, bila sampai ke tapak perkuburan, kita tengok dekat situ walaupun tengah hari, panas terik sepatutnya, tetapi tapak perkuburan tu mendung aja, okey, melindungi jenazah sampailah dia dikuburkan. Itu contohnya. Okey. Ada lagi persoalan? Tak ada, terima kasih Ustazah. Okey, sama. Okey, baik ya. Okey, Assalamualaikum. terima kasih semua. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah kita dapat akhiri kelas kita ya. Okey.